PTPTN, bukan perkara baru. Ada suara-suara yang mengatakan pemuda UMNO melaksanakan PTPTN perundingan meja bulat ini ataupun persidangan ini hanya kerana perkara tersebut telah dibangkitkan oleh pihak pembangkang. Sebenarnya untuk pengetahuan saudara-saudari bagi yang telah pun mengetahui, isu-isu ini sentiasa menjadi pertimbangan kita. Walaupun tidak dihebohkan, tetapi banyak perkara yang dilakukan oleh kerajaan mendapat publicity meluas kerana tindak tanduk pembangkang. Sedikit sebanyak perlu juga kita ucap terima kasih. Macam subsidi yang kita bagi kepada rakyat, punya banyak. Rakyat pun tak tahu sebab tak jadikan isu. Tetapi bila kita bagi BRIM, pembangkang jadikan isu, semua orang tahu pasal BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Jadi dia telah memberi satu publicity. Tetapi yang jadi masalah dalam dia mencari perkara-perkara yang untuk diperbincangkan, is all about politics. Hanya kerana pertimbangan politik. Yang ini yang kita khawatir. Kerana kalau kita tidak bendung, kalau kita tidak perjelaskan, maka ia akan menjadi satu perkara yang diputuskan hanya kerana pertimbangan politik, akhirnya dia tidak menguntungkan. Tetapi saya ingin beri jaminan, perjumpaan kita ini tidak ada kena-mengena dengan apa juga pertimbangan politik. Siapa juga boleh terlibat dan beri pandangan. Kerana di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, dia telah perkenalkan satu yang dipanggil transformasi. Banyak perkara yang dilakukan selepas dijalankan makmal. Begitu juga dengan pemuda UMNO, Yang Berhormat Saudara Khairi apabila mengambil pucuk pimpinan pemuda, yang pertama kita buat adalah BN Youth Lab. Daripada situ kita dapat banyak perkara yang sebenarnya menjadi minat orang muda. Pertama, perumahan. Kedua, pekerjaan. Ketiga, sudah tentu ekonomi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan. Sebab itu perkara-perkara tentang keselamatan, tentang kebajikan OKU, orang miskin, sebenarnya tidak langsung menjadi perkara keutamaan. Mereka lebih berminat untuk tahu tentang apa yang mereka boleh perolehi, termasuk dengan program-program riadah, program-program santai untuk mengisi masa lapang mereka. Sebab itu kita beritahu kepada kerajaan bahawa dalam kita menyelesaikan satu-satu perkara, kita mesti tahu apa minat penerima. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan satu lagi perkara. The era that government knows best is over. Sebab itu dalam soal PTPTN, kita juga memilih untuk mengadakan satu majlis di mana kita boleh mencari jalan keluar. Bukan hanya dengan mengadakan demonstrasi, hanya kerana politik, hanya kerana marah, hanya kerana ingin mendapat sokongan. Kerana saya percaya kalau kita pergi jumpa mahasiswa di IPTA, IPTS yang hampir 1 juta orang itu, bila kita kata kalau kita jadi kerajaan, maka PTPTN akan dihapuskan, ia cukup menarik minat. Betul? Siapa yang tak nak terhapus hutang bila telah banyak menanggungnya? Kita mesti suka. Sebab itu perkara-perkara yang dalam kehidupan kita ni sebenarnya, ada satu perkataan lah yang saya saudara kena berhati-hati. Dan perkataan ini selalu jadi masalah. Perkataannya berbunyi kalau. Kalau mak kita sakit, kita sibuk dekat kampus, kita sibuk dekat kerja, tak balik, tiba-tiba tak sempat jumpa. Apa kita sebut? Kalaulah saya balik sekejap tengok, mungkin sempat jumpa. Maknanya apa? Menyesal. Kalau kita ambil peperiksaan, kita asyik main, kita tak belajar, gagal. Sikit lagi je nak dapat lulus. Bukan nak dapat cemerlang, lulus. Kena buang universiti. Kita macam kalaulah kita belajar sikit lagi. Sebab itu kalau ada orang jumpa sesaudara, bila dia cakap kalau dia sebut, kalau nakkan masa depan negara lebih cemerlang, bagi peluang kepada kami jadi kerajaan. Perkataan kalau kita bagi, lepas bagi nanti kita pun menyesal juga. Jadi kalau digunakan. Sebab itu dalam Kerajaan Barisan Nasional kita tak guna kalau. Bila kita nak bagi bantuan, kita terus bagi. Bila kita tak mampu, kita kata tak mampu. Sebab itu dalam majlis begini, kalau kita nak fikir perkataan kalau ini mengganggu,
Maka kita kena cari fakta yang sebenar. Berapa? Kenapa? Bila PTPTN ini dilaksanakan, kenalah menjadi bahan rujukan. Sebab itu, kenapa tidak mahasiswa, pernah saya nyatakan, pergi buat demonstrasi. Kerana bila dia dapat masuk universiti, kampung tak buat kenduri. Sebab dulu, betul Tuan Din? Kalau ada satulah anak kampung tu dapat masuk universiti, satu kampung buat kenduri, meraihkan dia. Kenapa sekarang tak buat? Kenapa kita tak marah? Kerana dulu tak ramai masuk universiti. Hari ni jangan kata satu kampung, silap-silap satu rumah tu memang ada orang yang masuk universiti. Sebab itu dulu kerajaan bagi beasiswa. Kenapa boleh bagi beasiswa? Sebab tak ramai. Kenapa ditukar kepada pinjaman boleh ubah? Kerana untuk kecemerlangan dan ketidakmampuan. Kenapa hari ini kita bagi pinjaman sahaja? Sebab dah ramai sangat. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, kalau kita tengok peruntukan akta pun, pendidikan wajib hanya perlu diberi kepada sekolah rendah, sekolah menengah. Kerajaan perlu menyediakan akses dan keperluan untuk rakyat mendapat pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah. Untuk pendidikan peringkat tinggi, ia merupakan satu optional, tak wajib. Tetapi kerajaan kena sediakan sebagai optional bagi yang mampu, kerana ada rakyat yang memilih untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Habis SPM, pendidikan wajib, dia tak mau. SRP, dia tak mau belajar, dia nak kerja, pergi kerja. Tetapi bagi rakyat yang ingin melanjutkan pengajian, dia kena sediakan, tetapi optional. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika di Batu Pahat tempoh hari, bagi yang sempat melihat secara langsung, menyatakan bahawa di Malaysia 90% pembiayaan pendidikan tinggi telah pun dibiaya oleh kerajaan. Tinggal 10% yang perlu dibiaya oleh rakyat yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke pengajian tinggi. Dan yang 10% inilah sebahagiannya sedang kita bincangkan, iaitu bantuan PTPTN. Di hadapan saya, mungkin saya boleh edarkan dan saya rasa semua pun telah disediakan. Kalau kita baca, kos dana dari segi faedah sahaja berjumlah 3.6 bilion dari tahun 2004 hingga 2011. Kita kena tahu PTPTN ini dia berikan pinjaman yang mana kerajaan membiayai faedah tadi yang disebut 4/1%, sehingga hari ini 2011 tak campur 2012 saya difahamkan 1 bilion. Interest saja terpaksa diadakan untuk PTPTN. Keduanya dari segi kelulusan pinjaman, dah ada 1.9 juta yang melibatkan 43 bilion telah diluluskan untuk PTPTN. Kalau kita tengok, sebelum PTPTN diadakan tahun 96, dilaksanakan tahun 97, mahasiswa-mahasiswi yang menerima bantuan hanya seramai 26,000 orang. Daripada semua yang belajar di kampus-kampus yang ada dalam negara, 26,000 orang sahaja. Tetapi sehingga tahun 2011, PTPTN telah berjaya memberikan nikmat akses pendidikan kepada 277,000 orang. Berapa peratus? Daripada 26,000 kepada 270,000. 1,000%. Sebab keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri untuk memastikan jumlah yang lebih besar. Dan hari ini sudah sampai 1.9 juta. Bukan dalam satu kohort, maknanya semua yang belajar. Pembakang semua bawa politik. Keluar dalam harakah, dia kata kerajaan ni kedekut, tumpuan tak betul. Biaya untuk PTPTN 6,900. Biaya untuk PLKN 6,900 untuk 3 bulan, dia kata. Lebih banyak daripada bantu PTPTN 5 hingga 7,000 setahun. PTPTN bantu bukan setahun, dia bantu 2-3 tahun. Maknanya ceritalah kat rakyat. Kalau dapat 5,000, maknanya 15,000 ringgit untuk seorang.
yang pergi PLKN 6,900 tu sekali, one off, 3 bulan. Dua-dua penting, dua-dua mustahak. Tetapi pembangkang dia memang cerita separuh-separuh. Kenapa? Bila cerita dekat bawah, bila dengar, betul juga. Kerajaan ni tak patut bagi PLKN lebih banyak daripada PTPTN. Tapi sebagai mahasiswa, janganlah percaya tanpa semak. Pergilah buat semakan. Sebab itu kalau kita tengok, bila tiba pilihan raya, dia cerita apa? BN, barang naik. Betul? Semua orang percaya. Sebab memang barang tengah mahal. Tetapi pembangkang, dia tak cerita, mahasiswa pun tak tanya. Siapa ambil kursus ekonomi? Ada ambil bisnes, perniagaan, ekonomi, ekonomi. Dalam ekonomi, dia ceritalah. Jangan cerita barang naik tanpa cerita prinsip dalam ekonomi. Ada 2 prinsip. Saya bukan buat ekonomi, saya pelajar undang-undang. Tetapi dalam ekonomi dia ada 2. Satu apa? Demand and supply. Nombor 2 apa? Purchasing power. Kuasa membeli, pengeluaran dan permintaan. Kalau nak cerita barang murah, kenapa rakyat marah bila satu ketika durian 15 sen sekilo? Pernah satu ketika ingat? 15 sen sekilo. Tak ada pula rakyat mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana durian murah. Apa kerajaan kena buat? Kena marah. Apa dia buat? Suruh farma menyediakan pusat pengumpulan buah untuk memastikan harga durian dapat dikawal. Kenapa tak bercerita kat rakyat bagus kalau semua barang ni murah? Kenapa? Sebab durian ada 1000 biji, yang nak makan seorang. Cuba durian ada sebiji, yang nak makan 1000 orang. Sudah tentu harga 15 sen sekilo akan naik kepada mungkin RM150 sekilo. Itu maksudnya pengeluaran dan permintaan. Bukan dengan tukar kerajaan harga durian boleh bertukar. Dari segi ekonomi bukan begitu. Tetapi rakyat bila dengar, rakyat marah. Tetapi kita yang ada ilmu, kenapa tidak kita berfikir dan memberi reaksi kepada mereka yang menyampaikan perkara yang tak betul? Keduanya dari segi apa? Dari segi purchasing power. Siapa yang sempat hidup zaman tengok TV hitam putih? Zaman hitam putih dulu. Satu peti televisyen berapa ringgit? Semua tak nak mengaku, semua tak nak mengaku tua. 400 ringgit. Itu yang besar sikit lah. Lebih kurang 200 ringgit. Hitam putih. Satu kampung yang ada TV, ketua kampung. Betul? Penuh rumah ketua kampung tengok TV hitam putih. 200 ringgit. Murah tak mahal? 200 ringgit. Murah. Tapi satu kampung seorang je. Hari ini 200 ringgit baru sempat bayar Astro, belum ada TV lagi. TV tak usah cerita, baru bayar Astro. TV mungkin 1,000, 2,000, 3,000. Mahal tidak 3,000 ringgit? Mahal. Tetapi jangan kata satu rumah satu, satu kampung satu, satu rumah 3. Begitu juga telefon. Zaman itu telefon satu kampung, kalau tak balik phone pun orang kaya kampung tu lah. Satu kampung hafal nombor telefon rumah tu. Betul? Sebab itulah cara berhubung antara rakyat dengan mak bapak dia bila jauh, selain daripada public phone. Satu kampung hafal. Hari ini nombor telefon pun orang tak hafal. Bukan kat rumah, dalam poket. Nombor telefon sendiri pun orang tak hafal. Walaupun telefon setnya mahal dari dulu. Sebab itu kemakmuran yang diberi, kemampuan kepada rakyat untuk memiliki ini tidak pernah diperjelaskan oleh pembangkang hanya kerana dia beritahu makcik, pakcik duduk kampung, mahasiswa belajar, hutang banyak, kerja tak ada. Kerana apa? Nak timbul rasa marah. Kalau tak nak perkara-perkara ini berlaku. Kalau tak nak, berilah peluang kepada kami. Itu dia cerita. Jangan lepas beri peluang kita menyesal. Saya tak tahu, saya tak duduk Selangor. Tetapi saya jumpa orang Selangor ramai. Jumpa saya, dia kata tolonglah beri PN menang. Dalam hati saya tak mengundi pun kat Selangor. Memang kita nak Barisan Nasional menang. Tetapi saya terfikir kenapa sampai macam itu datang peluk saya ni. Lelaki lah, peluk depan. Lelaki peluk depan kan? Rupanya dia kata dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Sebab dia
Dia undi orang yang datang cerita pasal kalau ni. Kalau ni suatu saya kata perkataan penyakit. Akan ada sesalan. Kerana kita tidak mahu berfikir dengan berlandaskan kepada fakta. Sebab itu dalam program hari ini, saya harap saudara akan dapat dibekalkan oleh PTPTN terhadap semua perkara yang telah pun dibuat keputusan, yang telah pun dibelanjakan. Jangan dengar macam Rafizi beritahu. Rafizi pun beritahu juga. Perkara-perkara tentang PTPTN ni dia buat kenyataan macam-macam. Saya nak beritahu di Parlimen, sebelum saya sebut pasal Rafizi, semalam ada perbincangan, perbahasan pembekalan tambahan. Ini boleh tengok dalam Ansar ataupun dalam YouTube. Ahli Parlimen Puchong semata-mata nak menimbulkan kekeliruan. Dia marah dekat kerajaan. Dia kata kerajaan tipu dari segi penghapusan tol. Dia seorang perguam. Dia cakap kepada Yang Mohd Timbalan Menteri ketika itu, dia kata kenapa kerajaan beritahu demi kesesaraan kita akan hapuskan tol. Oh, rakyat bersorak. Dia kata kenapa tak cerita dekat rakyat bahawa bila dihapuskan itu ada penalti yang dibayar kepada syarikat konsesi. Dan yang biaya itu dia kata sebenarnya rakyat, bukan Kerajaan Barisan Nasional. Sebab dia guna cukai hak rakyat, duit rakyat. Itu disebut oleh Puchong. Saya nak tanya, kalau dia hapuskan 43 bilion, dia pakai duit siapa? Duit bapa abah dia. Dia tak terfikir dalam masa yang sama, dalam nafas yang sama, pihak di belah dia nak hapuskan 43 bilion. Nak pakai duit mana kalau pakai duit rakyat? Tapi saya nak beritahu, sebagai seorang peguam, kalau kita buat perjanjian, kita tak ikut perjanjian atau nak ubah perjanjian, sudah tentu ada penalti. Dan kerajaan bayar bukan sebab kita membayar cukai, kita mesti dapat nikmat. Berapa ramai bayar cukai? Rakyat kita mengikut Kementerian Sumber yang patut bayar cukai 2 juta sahaja. Yang patut bayar cukai. Itu pun ada yang tak bayar. Maknanya daripada 28 juta, 2 juta je bayar. Yang patut bayar, gaji 2,100 sebulan tak perlu bayar. Macam mana boleh kata hak rakyat ni, mahasiswa lagi tak bayar? Sebab belum kerja. Bukan tak nak bayar, sebab belum kerja. Tetapi bila cerita kepada rakyat, ini semua duit rakyat, kita ada hak. Orang muar mungkin 80% tak bayar cukai. Kita kena tahu itu adalah hasil negara. Kalau ikut kutipan saya rasa berapa? 14 bilion cukai individu. Cukai pendapatan individu hanya 14 bilion saja setahun. Buruh asing hantar balik ke negara masing-masing lebih 14 bilion. Cuba kira, lebih 14 bilion. Yang rakyat nak tuntut semua hak rakyat ni pasal apa? Sebab itu saya nak kata dia tak konsisten. Cuba baca buku Jingga. Pernah dia kata dalam buku Jingga dia nak hapuskan PTPTN? Tak ada. Tetapi selepas tidak ada banyak isu untuk pilihan raya, buku Jingga yang menjadi kitab rujukan pimpinan pembangkang hari ini juga dilanggar. Saya baca apa yang ada dalam buku Jingga mengenai PTPTN. Muka surat 15 di bawah subtajuk Budaya Ilmu sebagai teras universiti. Dia cadangkan bahawa menyelesaikan krisis pembiayaan pendidikan tinggi yang dijangka akan menyebabkan defisit PTPTN melambung ke paras 46 bilion dengan mengurangkan beban peminjam dengan cara memperkenalkan polisi pinjaman tanpa faedah dan membenarkan pembayaran semula 6 bulan setelah peminjam mendapat pekerjaan tetap. Ada dia cadang untuk hapus PTPTN? Tak ada. Dia pun tak berani sebut ketika itu. Tetapi sebab dah tak ada isu, PTPTN dijadikan sebagai satu tools untuk mendapat sokongan daripada mahasiswa. Sebab itu 14 hari bulan ini bukan hanya untuk PTPTN. 14 hari bulan ini adalah satu warm up kepada perhimpunan bersih untuk menyambut kedatangan pilihan raya, menggunakan kampus kecemerlangan pelajar. Kerana tidak ada NGO, tidak ada rakyat, tidak ada pertubuhan yang nak bersama-sama dalam perhimpunan bersih, dia ajak mahasiswa sebagai peluang terakhir. Tetapi nak ajak mahasiswa untuk bersih, mahasiswa tak akan keluar. Seperti yang saya kata, mahasiswa bila kita buat
Makmal BN Youth, dia tak cakap pasal pilihan raya. Dia cakap pasal pekerjaan. Dia cakap pasal rumah. Dia cakap pasal pendidikan. Jadi wujudkan dulu rasa marah di kalangan mahasiswa, barulah mereka ini boleh digunakan untuk dipergunakan oleh perbankan dalam bersetia. Sebab itu ini agenda licit yang disusun, dan semua ini seperti Barisan Nasional, kita bermesyuarat, kita berkekang mata, kita kerja kuat. Bezanya kita kerja kuat untuk rakyat, dia berstrategi kerja kuat untuk hanya dapat kuasa at the expense of rakyat. Beritahu saya satu perkara yang dia bincang, buang masa, buang tenaga, buang wang ringgit, berkorban untuk rakyat. Semua untuk mengekalkan kuasa dan mengekalkan momentum kemahalan rakyat sehinggalah pilihan raya umum ke-13. Dan akhir sekali saya harap dalam perbincangan ini fikirkan juga implikasi. Saya percaya pihak PTPTN ada dalam blog, ada dalam surat khabar saya baca, PTPTN diputuskan ketika Anwar Ibrahim memangku Anwar Ibrahim jadi menterinya. Tak apalah, ini cerita politik, semua dah boleh baca dah dalam tu. Walaupun dia kontradik pendirian, dia biasa kontradik ni. Bila kita hidup tidak ada prinsip, kena hati-hati, kena saman. Nak sebut kena hati-hati. Bila tak ada prinsip, berubah-ubah, orang macam ini memang tak berbaloi untuk kita bincangkan. Tetapi cuba fikir implikasi. Disebut pelbagai hutang, walaupun Husam kata bukan 43 bilion, dia kata Perdana Menteri cuba menipu, mengelirukan, sebenarnya 28 bilion. Tak apalah, 28 bilion ke berapa bilion ke, itu bukan soal. Sendiri timbang, sendiri carilah. Banyak implikasi kalau kita buat. Saya nak tambah satu daripada yang banyak itu. Apa nak jadi dengan 83% daripada peminjam PTPTN yang taat, yang amanah melunaskan hutang masing-masing? Adakah kerana 17% yang tak bayar hutang, ataupun jumlah yang masih berhutang tapi belum menamatkan pengajian, kita hapus semua? Tetapi kita tak fikir 83% yang selama ini dengan taat tekun memulangkan balik dengan harapan orang lain boleh guna, tak kita fikirkan berapa pula jumlah yang patut kita pulang kepada peminjam yang telah membayar balik jumlah pinjaman mengikut jadual yang ditetapkan. Ini pun akan mendatangkan satu lagi implikasi. Selain daripada mana nak cari 43 bilion, mana nak cari untuk bayar tahun depan, macam mana pula JPA, MARA dan lain-lain yang memberi pinjaman, walhal yang nak dapat pinjaman MARA, JPA ni lagi susah. Sebab yang terbaik je dapat, pun pinjam juga. Tiba-tiba PTPTN yang boleh bagi lebih ramai walaupun jumlah sikit, tak perlu bayar balik. Maka yang terjejas, saya percaya kalau bukan 43, kalau ikut Husam 28 lagi tak betul. Sebab jumlahnya jauh lebih besar. Yang Datuk Najib sebut 43 itu hanyalah yang ada atas kertas. Implikasi kepada keputusan bobrok yang dibuat oleh pembangkang ini sebenarnya jauh lebih besar dan jauh tidak menguntungkan. Sebab itu dalam program 2 hari, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi pihak pemuda UMNO kerana sesedara telah bersetuju untuk sama-sama memain peranan mencari jalan. Apakah kaedah penyelesaian yang paling baik untuk kita simpul dan rumuskan, dan kita cadangkan pula kepada kerajaan melalui Yang Berhormat Saudara Khairi pada keesokan harinya sebagai tanda tanggungjawab kita sebagai rakyat, bukan untuk demonstrasi tetapi untuk berkongsi. Mungkin ada perkara boleh ditambah baik dalam pelaksanaan PTPTN, dan ini yang disebutkan oleh Ustaz Syarif. Kerajaan sentiasa terbuka untuk mendengar. Cuma yang ingin saya sebut, kalau boleh dalam banyak-banyak cadangan. Sebab saudara ni semua orang bagus, baik-baik belaka. Janganlah nanti tambah salah satu yang second class apa pun patut dihapuskan. Kerana kerajaan melalui PTPTN telah pun membuat keputusan untuk memberikan pelepasan, pengecualian kepada pelajar yang mendapat first class honours. Dan jumlah itu adalah sebanyak 339 juta ringgit. Itu baru first class honours. Kalau tambah dengan second class apa nanti, jumlahnya pun cukup banyak.
Daripada jumlah tersebut, untuk pengetahuan saudara, Melayu 2,347 yang dapat pengecualian first class honour. Bumi Putera Sabah 50 orang. Bumi Putera Sarawak 34 orang. Ini salah tulis. China 8,818. India 456. Lain-lain 59. Maknanya ada 11,768 dan itu adalah perincian yang dapat pengecualian. Diberi ikut merit, bukan ikut kaum. Janganlah ada yang jadikan isu. Tapi kalau nak kata adil, saya nak bagi tambah satu cadangan. Kalau bagi itu, biar ikut jumlah peratusan. Ada yang menjawab pula. Contoh, mungkin ada yang marah kalau saya kata ikut peratusan. Sebab peratusan itu kota. Tapi kalau nak bersaing atas padang yang sama rata, kenalah buat begitu. Kalau tidak, macam mana kita nak tengok kawasan luar bandar, terutamanya kaum Bumi Putera Sabah Sarawak, untuk menikmati perkara yang sama. Tapi kalau pandai sangat, pergilah belajar dekat pendalaman sana, tengok boleh tak dapat keputusan yang baik. So maknanya, jangan kita ingat kita berjaya hanya kerana diri kita. Cuba kita letak diri kita belajar di kawasan yang cukup terpencil. Boleh tak kita dapat keputusan yang baik? Sebab itu dalam kita memperjuangkan hak keseimbangan, kita perlu tahu latar belakang sesuatu perkara. Dalam konteks PTPTN, ketahuilah latar belakang, jumlah, supaya kita menjadi seorang rakyat yang bertanggungjawab dalam bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat bersyukur dan berbangga kerana masih ada mahasiswa, mahasiswi, rakyat, ibu bapa yang bersama-sama dengan aspirasi kerajaan untuk melihat masa depan kita yang lebih baik, tetapi bukan disandarkan kepada kalau-kalau. Sebab kalau-kalau ini tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita bekerja dengan tekun, belajar dengan baik, dapat keputusan yang cemerlang, barulah kita boleh jadi orang berjaya yang dapat menyumbang kepada masa depan negara. Saya percaya setiap seorang daripada kita yang hadir pada hari ini mengorbankan waktu dan masa semata-mata untuk mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya untuk mendapat nikmat atas diri sendiri semata-mata. Maka marilah sama-sama kita terus buat kerja kita dengan jujur, dengan ikhlas dan dengan amanah. InsyaAllah berkat dan rahmat itu akan dilimpahkan kepada kita juga, insyaAllah. Dengan lafaz